الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقد ألسنتنا يفقه أقوالنا. اللهم رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير يا كريم يا رحيم يا الله. اللهم إنا نستودعك أنفسنا وأهلنا وكل ما آتيتنا فاحفظنا بحفظك واحرسنا بعينك التي لا تنام برحمتك يا حنان يا منان يا كريم الجود والفضل والعطاء يا الله يا دائم الإحسان. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. حديث 39 كتاب الأربعين النووية عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. حديث حسن رواه ابن ماجه والبيهقي وغيرهما. Muka surat 415 pada hadis ke-39 daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Dah ke? Masya-Allah, dapatlah kurang sikit ni. Ingatkan 4. Jadi 2 je lah, 41, 42. Alhamdulillah. 41, 42. Oh sorry, mana saya belum baca. Belum. Okey. So Ustaz baca dulu hadis 41 surat 427. الحديث الحادي والأربعون عن أبي محمد عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. حديث صحيح رويناه في كتاب الحجة بإسناد صحيح. Hadis 41 daripada Abu Muhammad Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak beriman seseorang kamu sehingga adalah hawanya, yakni kemahuannya ataupun kecenderungannya mengikut kepada apa yang aku bawa dengan dia. Hadis bersanad hasan, lagi sahih, dan diriwayatkan dalam kitab Al-Hujjah dengan isnad yang sahih. Yang nisfu sa'ah, okey. Nisfu sa'ah, wahid hadis nisfu sa'ah. Hadis atau qaidah 41 di dalam Al-Arba'in An-Nawawiyah cerita untuk martabatul iman. Martabat al-iman. Tafsir dalam riwayat ini, la yu'minu ahadukum, maksud la yakmulu. La yakmulu iman ahadukum, yani jalan sahaja. Jalan ini sunnat an-Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hawa dalam dunia kita nak hawa sunnat an-Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan hawa nafsu, suka dunia sahaja, suka hidup sahaja, tetapi tak tahu buat apa dalam dunia ini. Amal baik atau tak baik, amal saleh atau tak saleh. Tetapi bila kita lihat timbang sunnat an-Nabi sallallahu alaihi wasallam kehidupan kita, ini kita dapat maqam yang tinggi. Dalam riwayat an-Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu, maksud la yakmulu iman ahadukum. Ini khas taifah ahlul iman, bukan khas taifah ahlul Islam, khas taifah ahlul iman yang maqam tinggi. Sebab maqam al-Islam, al-iman, al-ihsan.
tahu 3 maqam al-Islam. Orang Muslim, ada orang Muslim baca lafaz syahadah asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, kita nampak dia salat, nampak dia puasa zahir. Maqam al-iman, dia ada muhasabah diri. Sebab apa? Dia nak maqam yang tinggi. Maqam al-ihsan, ini ahlu tasawuf yang maqam yang tinggi sangat. Okey? Okey. Masya Allah. La yakmul Ustaz sebut tadi, iaitu yang membawa makna pada perkataan la yu'minu. La yu'minu. La yu'minu, apa terjemahan dia tadi? Tidak beriman. Kalau orang tu tak ada iman, ibu-ibu, maksudnya dia langsunglah, maksud tiada tu maksudnya tak ada langsunglah keimanan. Tapi mungkin secara realitinya orang yang mendahulukan hawa nafsu, ini kan disebut di antara ceritanya dalam hadis ini, yang pertama iaitu iman, yang kedua nafsu, yang ketiga adalah sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. So 3 kalimah yang ibu-ibu kena letakkan sebagai kata kunci di dalam hadis ini. Iman yang pertama, yang kedua nafsu, hawa nafsu itulah, dan yang ketiga adalah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita pergi tengok dahulu daripada sudut yang pertama. Nabi menafikan la di sana, la yu'minu, iaitu la nafi. Nabi kata tidak ada keimanan bila seseorang tu buat apa? Dia letak nafsu dia lebih utama berbanding dia letak sunnah Nabi. Kalau tak ada langsung ibu-ibu, maksudnya menafikan seluruhnya, paraklah kita muzalu juga macam tu. Cuba letak dekat depan kita madu ibu-ibu dengan letak kat depan kita martabak. Ambil yang mana dulu? Martabak lah sedap. Kan? Padahal yang sunnahnya madu, ya Allah, Nabi punya suka madu ibu-ibu. Setiap hari mesti makan madu. Sehingga turun satu ayat, satu surah ibu-ibu berkaitan dengan Nabi mengharamkan dirinya memakan madu, iaitu dalam surah At-Tahrim. Allah kata, ya ayuhan nabi lima tuharribu ma ahallallah. Wahai Nabi, kenapa awak mengharamkan sesuatu yang dihalalkan oleh Allah? Antara kisahnya adalah kisah madu lah. Ni bukan madu yang bergerak tu ya. Ni madu-madu betul lah. Cerita madu betul ni, bukan madu poligami. Madu betul lah ibu-ibu. Sebab apa? Sebab Nabi nak ikut apa cita rasa isterinya ibu-ibu. Maka satu perkara yang sangat dekat dengan kita ibu-ibu. Takut juga ni kita baca hadis ni kalau tak betul-betul. Maksudnya orang yang letak nafsu dia lebih utama berbanding dengan apa yang Nabi bawa, orang ini disebutkan orang yang tiada. Total tiada keimanan dalam hatinya. Takut kita. Jadi maksud daripada la yu'minu iaitu la yakmulu, tadi Ustaz sebut. Iaitu bukan tak ada langsung, tetapi tidak sempurna. Maka hadis-hadis yang mana yang menyebutkan tidak la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi, yang mana seorang tu kalau dia tidak beriman selagi mana dia tak mencintai sahabat dia seperti mana dia mencintai diri dia sendiri. Ini bukan maksud adalah tidak ada keimanan secara total, tapi iman tu ada, cuma tak berapa nak sempurna. Okey, so kita boleh tengok di situ. Baik. Yang kedua ibu-ibu, apa yang boleh kita tengok pada hadis ni pada muka surat 428, iaitu kita ambil mendahului iman tu nombor 1 ya. Hadis ini Rasulullah telah menerangkan pada hadisnya yang tersebut perkara keimanan,
kepada sesuatu yang dibawanya, kerana dalam menghadapi perkara ini seorang itu selalu diganggu oleh dihalangi oleh bisikan hawa nafsunya, dan terjadilah pertentangan di antara terhadap keimanan hingga perintah ataupun larangan yang diterang dan tegas dari Allah dan Rasulnya ditinggalkan ataupun dikemudiankan dan ditempuh dengan ada kala ditolaknya langsung kerana dipengaruhi oleh keinginan hati dan hawa nafsu. Ya, kenapa dia kata hal ini amatlah berlawanan dengan tabiat dan jiwa serta akhlak orang yang beriman, seperti mana yang telah dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bila kita sebut tentang hawa, kita pula tambah pula orang Melayu, hawa nafsu. Hawa ini ibu-ibu ialah sesuatu yang memang ada di dalam diri kita. Kita sentiasa berperang dengan keinginan, kehendak, rasa-rasa kita ni sentiasa. Bila ada perintah daripada Allah Subhanahu wa taala ataupun larangan daripada Allah, dia akan jadi pertempuran di antara perintah dan juga rasa diri kita. Azan dikumandangkan oleh Bilal di dalam masjid ibu-ibu. Kita sedang tengah masak. Dalam proses masak tu ibu-ibu, kita nak berhenti masak dulu, solat dulu ke ataupun siapkan masak? Saya takkan dah suruh separuh kan? Semayang pula nanti dah melekit ni, siang masak dulu ibu-ibu. Bila ada perintah Allah, biasa akan ada pertembungan dengan nafsu kita. Nafsu kita, alah, jap lagi lah, tunggu settle dulu. Itu nafsu kita, itu nafsu lah ibu-ibu. Dikala orang-orang yang mungkin kita duduk di luar sana ibu lebih dahsyat daripada itu, datang perkara-perkara yang haram, yang dekat dengan dirinya, dan kemudian disokong pula oleh nafsunya. Misalnya kata datang perempuan yang menggoda, dikala tak ada orang lain ibu-ibu, isteri jauh, kan, orang yang PJJ biasa berlaku perkara-perkara yang begini ibu-ibu, dia panggil sebagai cabaran lah, isteri jauh dan sebagainya. Kemudian ada peluang tersebut, mana dahulu, nafsu dia ke ataupun larangan Allah? Nafsu dia akan, kalaulah nafsu duduk depan ibu-ibu, dia pun melakukan perkara yang dilarang oleh Allah, itu tandanya dia ada keimanan, tetapi keimanan dia sangat-sangat rapuh. Kenapa? Dia lebih dahulukan nafsunya duduk di depan, dan perintah ataupun larangan Allah itu dia duduk di belakang. Kita tengok pada bahagian ataupun perenggan yang kedua, pada 428 tu, jelaslah bahawa mengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu mengikut Quran dan sunnah yang dibawakan olehnya, adalah dasar tuntutan keimanan seorang mukmin. Menurut Imam Nawawi, wajib menyesuaikan amalan-amalannya dengan Al-Quran dan As-Sunnah, dan menyalahi hawa nafsunya dan mengikut apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Boleh gariskan tu ibu-ibu? Start daripada wajib menyesuaikan amalan-amalannya dengan kitab dan sunnah dan menyalahi hawa nafsunya. Sebagai seorang mukmin, iaitu yang beriman kepada Allah, alhamdulillah Allah dah bagi dah iman tu. Ni mahal ibu-ibu. Iman ni orang kalau nak pun, tapi kalau Allah tak pilih, dia tak dapat nak rasa. Bila kita dah jadi orang yang beriman, alhamdulillah, tapi kita tak habis lagi daripada dugaan, cubaan, nak uji ni, keimanan ni betul-betul kukuh ke ataupun rapuh. Satu keimanan yang kita ada ni boleh lawan tak dengan apa yang datang, rintangan di hadapan. Maka rintangan itu kita perlu namanya mujahadah. Dan mujahadah
ya, yang disebut sebagai peperangan jihadul akbar. Balik pada perang apa Ustaz? Perang jihadun nafs. Apa yang balik pada perang Badar? Nahnu narja' minal jihadus ihda ghazawat. Ustaz nak sambung? Ustaz nak sambung? Pasal mujahadatun nafs. Satu cerita sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar buat jihad. Jihad tahu jumpa orang kafir dengan orang muslim, bunuh macam Gaza sakrat. Apa macam mana? Itu sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dah balik jumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dah cari ini orang, ini ada, ini belum syahid, ini ada, ini sakit, dah tunggu semua okey. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdiri buat nasihat sekejap. Ini bukan jihad yang besar. Tahu jihad yang besar mana? Bila kita mujahadah diri, mujahadah nafsu, mujahadah dunia, ini jihad yang besar. Sebab jihad mungkin 1 jam dah orang mati, meninggal, Allah yarham. Tapi mujahadah kita sentiasa sampai mati. Berapa hari, berapa tahun, berapa bulan, berapa jam. Yani selalu kita nak mujahadah. Pagi, malam, dalam rumah, dalam kerja, tengah jalan, itu mujahadah. Macam mana mujahadah? Dan ini jihad yang bisa. Baik. Jadi itu di antara 2 jihad, iaitu jihad yang secara berperang dengan senjata dan juga jihad pada diri kita. Yang mana jihad pada diri kita tu, jihad nafsu ini sebenarnya lebih besar lagi lah yang berbanding dengan jihad yang mati, ada yang terbunuh, ada yang cedera dan sebagainya. Jadi ibu-ibu menyesuaikan amalan kita dengan Quran dan juga sunnah. Itu wajib. Kita nak tengok apa yang kita buat ni Quran suruh ke ataupun Quran larang. Yang kita nak buat ni Nabi suruh ke Nabi larang. So apa yang datang pada Nabi tu dua-dua lah. Iaitu Al-Quran juga diturunkan pada Nabi dan hadis juga diturunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kita tengok sedikit pada 429 atas tu wal islamu huwa taslimu wal inqiyadu lil awamir li awamirillahi ta'ala. Famin tariqil lughati farqu bainal imani wal islam walakin لا يكون إيمان بلا الإسلام ولا يوجد إسلام بلا إيمان وهما كالظهر وبقوا مع البطن والدين اسم واقع على إيمان والإسلام شرائع كلها. Dan Islam itu adalah penyerahan dan kepatuhan kepada perintah Allah. Dari segi bahasa terdapat perbezaan antara Islam dan iman dan Islam. Akan tetapi tiada iman dengan tiadanya Islam. Dan tiada didapati Islam dengan tiadanya iman, keduanya seperti belakang seorang manusia serta perutnya yang tiada boleh dipisahkan. Dan agama itu adalah nama yang meliputi iman, Islam dan sekalian hukum syarak. So jadi bila kita sebut Islam, ibu-ibu, solatnya, puasanya, zakatnya, tutup aurat dia, ya, jual belinya, itu semua kena ikut hukum hakam kan? Kena follow apa yang Islam buat, Islam suruh. Follow, tinggalkan apa yang Islam larang. Dan dari sudut iman pula, iman adalah perkara yang duduk di belakang ibu-ibu. Kita punya tulang belakang. Ya, kalau Islam ni macam kita punya perut ibu-ibu. Boleh orang ada perut tapi tak ada tulang belakang. Ya. Ataupun ada tulang belakang tapi tak ada perut pula kan. Macam mana pula nak hidup ibu-ibu? Depan belakang ni satu yang tak boleh dipisahkan. Jadi Islam kena ada. Tak ada makna seseorang tu dia ada Islam, solat ibu-ibu tapi iman tak ada. Iman dalam tak ada. Yang ada apa dalamnya? Semua. An-nifaq lah jawabnya. Iaitu kemunafikan. Benci pada Islam. Tapi solat belakang Rasulullah. Dia solat belakang Rasulullah. Tapi dia orang yang paling sakit hati bila dengar apa sahaja tentang agama Allah ni. Bila Nabi baca Quran, dia paling sakit hati. Sebab apa? Dalam kosong. Tak ada dia punya keimanan. Islam luar ada. Ataupun sebaliknya, Masya Allah, ketepeh. Ya, ketepeh.
Dekat apa nama kad pengenalan ibu-ibu, Islam Melaka semua. Dia tengok orangnya. Tengok atas, tengok bawah. Tengok atas, tengok bawah. Orang Islam ni kan. Bila kita kata, you are not Muslim. Oh, dah mula berang kan. I'm a Muslim. Tengok balik kan. I'm a Muslim tapi luarannya tak nampak pun. Auratnya tak tutup. Mulutnya Masya Allah. Ya. Solatnya ke mana ibu-ibu? Perginya ke disko. Ni orang Islam ke? Kan? Maksudnya dia kata dia ada Islam. Tapi dia tidak buat pun. Dia tak ada keimanan itu ibu-ibu. Tak buat pun apa yang Nabi bawa, apa yang Nabi suruh, apa yang Nabi larang. Maka ini adalah timpang. Bila orang tak ada Islam, tak ada iman. Maka nyatalah bahawa ikut Rasulullah 429 baris paragraf yang tengah tu, dalam masalah yang ditegaskan hukumnya adalah dari tuntutan agama, tidak boleh seseorang pun beriman mencuaikannya dan tidak mahu mengerjakannya, ya, tentang apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW. 430, perkara yang kedua iaitu mendahului hawa nafsu. Bahawa terlaksana segala kebaikan yang diperintahkan agama serta terjauhnya segala kejahatan, 430 ya, belakang. Yang dilarang adalah disebab mendahului iman dari kemahuan hawa nafsu. Senang cerita, kata kuncinya ibu-ibu, kalau nafsumu berkehendakan perkara tersebut, ketahuilah bahawa itu adalah kerosakan bagimu. Kalau hawa nafsu ni ibu-ibu, kita ikut dia cakap dia, maka kita tahulah kita sedang menuju kebinasaan. Kalau makanan tu sedap ibu-ibu, makan, ya Allah, tak nak berhenti kan? Sebab apa sedap? Tapi ibu-ibu lepas tu, perut kita tak boleh tahan dah ibu-ibu kan? Muntah balik. Faham tak? Jadi yang awal tadi pun habis keluar semua. Jadi bila kita ikut hawa nafsu, tak ada petanda lain lah. Kita tak ada petanda bahawa, oh ini baik untuk diri kita, tak. Yang ikut hawa nafsu itu adalah suatu yang binasa. Suatu yang tidak bagus untuk kita. Maka sebaliknya dengan mendahulukan hawa nafsu, maka segala kebaikan tidak akan berlaku kerana hawa nafsu tidak pernah bersetuju dengan sesuatu yang dikehendaki oleh iman. Prinsip hawa nafsu ibu-ibu ialah meninggalkan kita jauh daripada keimanan. Dia nak supaya kita ni melayan rasa kita. Ceritanya pula nafsu ni ada titik tak? Nafsu ni ada penghujung tak? Dia takkan habis kan ibu-ibu. Misalnya katalah ada orang tu dia minat apa? Tudung misalnya kata. Pernah tak? Sampai masa dia kata, saya dah lah kot. Ya, dah lah. Banyak ada kat rumah tu. Orang kata hampir ibu-ibu. Itu orang kata omong kosong. Tak adanya. Kalau dia dah minat benda tu ibu-ibu, dia takkan full stop. Ada pula, geram pula, dia keluar pula tudung baru kan. Dan kita ni memang berminat tudung ibu-ibu, kita akan melirik macam tu kan. Bang, offer. Hari lain tak dapat harga ni, hari ni je. Beg kuning. Kan murah ibu-ibu beg kuning kan. Jadi ibu-ibu akhirnya kita tak pernah berhenti menurut apa yang nafsu kita suka. Pada baju, pada pakaian, pada hiburan ibu-ibu. Hiburan juga disukai oleh nafsu. Jadi dia tidak akan ada penghujungnya. Maka dalam hidup kita duduk melayan dan akhirnya kita menipiskan iman kita, mengurangkan bekalan yang sepatutnya kita boleh bawa nanti berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Jadi itu sekadar 10. Okey, cantiklah tu ibu-ibu. Kami bahagikan setengah jam ya. Ada persoalan tak untuk hadis 41? So ada 3 benda. Iman dia tidak sempurna kalau dia dahulukan nafsu melebihi perintah Nabi, melebihi apa yang dibawa oleh Nabi. Apa yang dibawa oleh Nabi tadi? Quran, sunnah, semua sekali lah. Okay, ada soalan tak ada ya? Boleh kita masuk hadis yang terakhir.
Masya Allah, ceria semua kan. Nak khatimah dah, Masya Allah. Kartun, ingat tak kartun? Tahun pertama kita mengaji ni 2018. Masya Allah. Sebelum Covid. 2018. الصبر دائما عواقبه يعني طيبة. Tayyib, betul lah. 19, 20, 21, 22, 23, 24. 7 lah, ibu-ibu. 7 tahun. Masya Allah. لكن الثمرة كانت طيبة يعني ما شاء الله. الحديث الثاني والأربعون عن أنس رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تعالى يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك يا ابن آدم إنك لو آتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لآتيتك بقرابها مغفرة رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. Hadis 42 dari Sayyidina Anas radhiyallahu anhu, katanya, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah telah berfirman, hai anak Adam, sesungguhnya engkau, selama engkau berdoa dan berharap kepadaku, aku ampuni bagi engkau di atas dosa yang ada pada engkau, dan aku tidak peduli. Hai anak Adam, kalau telah sampai sekalian dosa engkau ke awan, kemudian itu engkau memohon keampunanku, nescaya aku ampuni bagi engkau. Hai anak Adam, sesungguhnya kalau engkau datang kepadaku dengan kesalahan-kesalahan sepenuh bumi ini, kemudian itu engkau menemui aku, padahal tiada engkau mempersekutukan aku dengan sesuatu, nescaya aku berikan engkau keampunan dengan sepenuh bumi. Diriwayatkan oleh Tirmizi, dan ia berkata hadis ini hadis hasan sahih. حديث yang terakhir di dalam Al-Arba'in An-Nawawiyah umum. Faham maksud umum? Semua anak-anak Adam, orang Muslim, orang mukmin, orang kafir, orang suka yani nak masuk Islam, semua umum. Makna orang mukmin, dia tahu siapa yang ada dekat hati kita, siapa yang ada dalam hati kita. Allah. Betul? Confirm? Confirm. Kami kita buat dosa tak? Banyak. Banyak. Apa cakap dalam riwayat ini? Doa, istighfar. Allah Rahim. Allah Rahim. Ulama hadis kata ini hadithul fadl, yani fadlullah. Allah Subhanahu wa taala beri kita maghfirah, beri kita taubah, beri kita walau kita banyak dosa, banyak maksiat, banyak apa-apa yang kita nampak ini susah, tapi Allah Subhanahu wa taala buka pintu kehidupan kita sebab kita ada yakin kita umat Islam. Kita ada yakin Allah beri maghfirah. Kita ada yakin Allah beri taubah. Walau kita buat dosa 1 kali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, 100 kali, tapi Allah Maha besar. Rahmat Allah Maha besar. Taubat Allah Maha besar. Maghfirat Allah Maha besar. Semua ini dalam akidah kita. Hadis yang nomor 1 di dalam Al-Arba'in An-Nawawiyah, hadis siapa ingat? Hadis apa? Hadis nombor 1, ni nombor 1. Hadis ni dah lama 18 tahun 2018. Hadis kalau kita sebab hari ini nak khatam. Nak khatam. Nas'al min Allah husnul khatimah. Ya Rab, ya Rab. Husnul khatimah. Kalau niat kita baik, kita dapat. Kalau niat kita tak baik, kita tak dapat.
Tapi insyaAllah kita dapat hadis yang nombor 1 hadis. Niat. Niat. Bagus. Siapa yang saya dapat niat? Angkat tangan. Hadiahnya ni. Ada telur, muka telur. Hadis an-niyah. Makna semua kaidah yang kita baca. Hadis yang nombor 2, yang nombor 3 sampai hadis 42 kita macam mana kita dalam dunia. Ini last, makna khatimah. Lepas ini kita nak cari buku lain dan boleh kita ajar anak-anak dalam rumah, kawan-kawan dalam masjid, dalam kerja, dalam ofis, mana-mana kita dah tahu apa maksud hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita dah tahu hadis qudsi dan hadis nabawi. Apa berbeza hadis qudsi dan apa berbeza hadis nabawi? Nabawi, tahu tak? Tak ingat. Ya, tak ingat dah. Lama sangat. Hadis qudsi, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda terus ke Allah Subhanahu wa taala, tak ada wahyu. Al-Quran ada wahyu. Quran ada wahyu. Sayyidina Jibril alaihissalam ajar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam ajar sahabat ajar tabi'in sampai zaman sekarang. Tapi hadis qudsi Nabi sallallahu alaihi wasallam terus cakap anillahi ta'ala. Kita baca awal hadis apa? Qala Allah Ta'ala. Qala Allah Ta'ala. Bila kita dengar qala Allah Ta'ala, terus ingat ini Quran. Betul tak? Tapi bila ini dalam hadis, kita tahu ini hadis qudsi. Hadis qudsi. Okey, apa berbeza hadis nabawi? Nabi sallallahu alaihi wasallam cakap dan sahabat sambung dan tabi'in sambung, tabi'in sambung sampai zaman sekarang. Ini maksud hadis nabawi yang Nabi sallallahu alaihi wasallam bercakap. Hadis qudsi Nabi sallallahu alaihi wasallam bercakap tabih anillahi ta'ala. Maknanya daripada Allah. Wabarakatuh. Dia ada dua jenis, satu nabawi, satu qudsi. Kalau qudsi, makna daripada Allah, lafaz pada Nabi. Okay, sekali lagi, hadis qudsi makna daripada Allah, lafaz daripada Nabi. Hadis nabawi makna dan lafaznya daripada Nabi. Itu yang dia jadi nabawi tu. So dia memang kata Nabi dan kata tu makna dan juga adalah lafaznya daripada Nabi. Kalau Quran kata, kalau Al-Quran kata Allah, kalamullah, iaitu Al-Quran perkataan Allah, ya, kalam Allah. Al-Quran hanya Al-Quran yang boleh kita baca dalam solat. Tak boleh baca hadis kursi walaupun dia qala Allah Ta'ala kan. Kalau kita nampak sini ada qala Allah Ta'ala, tapi tak boleh baca dalam solat hadis kursi. Sebab dia punya lafaz dia daripada Nabi. Kita nak lafaz dan makna seperti Al-Quran, semua daripada Allah. So kalau ikut martabat, nombor satu apa? Kursi dulu, Quran dululah. Quran dulu sebab Quran lafaz dan makna daripada Allah. Nabi bagi dua. Ya? Makna daripada Allah, lafaz daripada Nabi. Yang ketiga, hadis nabawi. Sebab dua-dua lafaz dan maknanya daripada Allah. Tapi wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nabi juga tidak bercakap saja-saja. Ya, apa yang daripada hadis Nabi juga semuanya daripada Allah Subhanahu wa taala. Allah mewahyukan Nabi untuk melafazkan perkara tersebut. Hadis 42 tak boleh dah sebab lah dia kalau dah ujung-ujung ni apa-apa pun dia mesti akan dia ada dia punya sentuhan rasa dia. Tengok Imam Nawawi dia susun ibu-ibu macam Ustaz sebut tadi. Benda pertama kita buat ibu-ibu adalah niat kan. Apa-apa nak buat dulu mesti niat. Niat tak boleh datang kemudian. Niat tak boleh datang sewaktu ongoing proses. Tak boleh, dia mesti beginning. Daripada apa kita nak buat tu dia awal. Dia starting lah mesti niat. Lepas tu dalam 40 hadis Imam Nawawi ni dekat dalam tu ada macam-macam hukum lah. Ada berkaitan dengan solat. Awal hadis kedua tu dah
terang tentang iman, Islam, iman, ihsan. Lepas tu dalam tu pun ada cerita pasal perundangan ibu-ibu qada kan. Kita dah baca al-yamin, al-alaman, al-yamin ala Da'i. man yadda'i. Kita baca pasal perundangan. Dekat dalam ni juga ada tentang hak manusia sesama manusia. Ya, dalam ini juga dalam Arba'in Nawawiyah ada tentang hawa nafsu. Dalam Arba'in Nawawiyah ada tentang jiran ibu-ibu, ada tentang jihad. Semua adalah dalam ni. Baik. Maka ditutup ibu-ibu dengan hadis ini, iaitu hadis yang membawa kita satu berita baik kepada orang Islam, kepada orang yang beriman, tatkala mereka hidup dalam satu pengharapan, ya Allah ampunkanlah dosa. Terimalah amal kami dosa yang mengharapkan dia. Dalam hadis ini mengumpulkan apa sebenarnya hakikat kita ni, walaupun kita tersalah ibu-ibu, walaupun kita melakukan dosa, kita ni seorang yang mengharapkan keampunan Allah. Kami ni orang yang berharap, wahai Allah, kami ingin taat padamu, tidak akan sedikit pun kami nak syirik padamu, ya Allah. Maka sebagai kesimpulan kepada 40 hadis ini, ibu-ibu, kita tengok 3 pecahan. Kalimah apa? Ya bena Adam, wahai anak Adam. Berapa kali? Cuba kira dalam hadis ini. Apa? Cuba kira dulu. Ya bena Adam. Hadis muka surat 433. 3 ya? Baik. Hadis pertama. Ini maksudnya panggilan, seruan Allah kepada anak cucu Nabi Adam. Sebab tu sebelum tu dah sebut qala Allahu Ta'ala ya bena Adam. Panggilan pertama ibu-ibu, apa ayatnya ataupun apa hadisnya, lafaznya, innaka ma da'autani wa rajautani ghafartu laka ala ma kana minka wala ubali. Wahai anak Adam, sesungguhnya engkau, selama engkau berdoa dan berharap kepadaku. Gariskan perkataan ma da'autani wa rajautani. Ini 2 kalimah ni ibu. Selama mana kau berdoa, dan yang kedua engkau berharap. Tu kata jangan putus asa. Doa je. Ustazah 40 tahun dah Ustazah doa, tak dapat pun Ustazah. Jangan putus asa. Mungkin Allah simpan. Dekat akhirat Allah simpan doa itu. Allah pasti akan mustajabkan doa hamba-hambanya. Tapi mungkin bukan sekarang. Mungkin nanti. Mungkin lusa. Mungkin tulat. Dan mungkin bukan di syurga. Bukan di dunia tapi di syurga baru Allah perkenankan apa yang kita doa. Maka sentiasa ibu-ibu, ma da'autani, selama mana kalian berdoa, satu, dan selama mana kalian berharapkan keampunan Allah, apa Allah akan bagi? Ghafartu laka, aku akan memberikan keampunan kepada kamu. Allah sentiasa akan mengampunkan dosa kita selama mana kita tetap berdoa dan mengharap. Ini 2 perkara ibu-ibu yang jangan lepas dalam hidup kita. Doa harap, InsyaAllah Allah bersama dengan kita. Allah ampunkan segala dosa kita. Baik, itu seruan yang pertama, doa dan harap. Seruan kedua, ya bena Adam, lau balaghat sama thumma astaghfartani ghafartu laka. Baik. Nombor 2 apa dia punya keadaan dia? Wahai anak Adam, kita ni ibu-ibu, kita tahu, kita ni orangnya lupa, orangnya leka,
orangnya lalai, orangnya lemah. Sebab lemah lah kita tak boleh nak lawan nafsu kita sendiri. Sebab lemah lah kadang-kadang kita mengikut je. Syaitan bisik, enggak. Okey lah. Padahal dia suruh je. Syaitan kata, yang kau buat kenapa? Aku, nanti ke akhirat kita nak salahkan syaitan. Ni semua syaitan punya masalah ni kan. Aku kan suruh je, yang kau ikut tu kenapa? Ada gaduh pula ibu-ibu dengan kita. Aku suruh je. Tapi lemahnya kita ni ibu-ibu, ikut juga. Oh betul juga kau cakap tu kan. Akhirnya kita pun best juga ni kan. Kan maksiat tu dia punya manisnya ada ibu-ibu, tapi manisnya sekejap. Taat itu manisnya ada, tapi manisnya lama. Penatnya sekejap, tapi manisnya lama. Baik, manusia pendosa seperti kita semua ibu-ibu, walaupun kita membawa dosa sepenuh bumi dan langit ibu-ibu, Allah kata apa? Kalau kau istighfar, tu gariskan perkataan istighfartani. Yani talabul maghfiratu minni. Iaitu kamu memohon keampunan Allah. Sama ada memohon keampunan Allah ni dengan lafaz istighfar tu sendiri, astaghfirullahalazim wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim wa atubu ilaih. Ataupun dengan kita berdoa ibu-ibu, air mata kita itu adalah bukti kita memohon keampunan pada Allah. Getaran rasa kita yang rasa menyesal, rasa ralat dengan dosa kita yang kita lakukan, itulah adalah istighfar yang kita sedang buat. Angkat tangan kita, ya Allah ampunkan diriku yang berdosa, ampunkan diri aku yang lemah ni ya Allah. Selama mana kita angkat tangan memohon keampunan pada Allah, selamalah itu Allah akan memberi pengampunannya kepada kita walaupun dosa kita seluaslah langit. Nombor 3 ibu-ibu, ya benda Adam, innaka law ataitani biqurabil khataya. Wahai anak Adam, kalau engkau datang kepadaku dengan dosa yang dipenuhi oleh bumi ini, maksudnya sebanyak-banyak dosa, untuk digambarkan seseorang itu ibu-ibu tak ada satu pun kebaikan dia bawa. Dia bawa bakul bekalan akhirat dia ni, punya banyak bakul tu ibu-ibu, semua isi dosa. Tak ada satu kebaikan. Allahu Akbar. Ada tak orang macam tu? Rasanya masih lagi ada kebaikan, betul tak? Kalau ikut logik ni ibu-ibu, Syekh Dr. Ali Jumaah syarahkan hadis ni, memang kita dengar rasa macam, ya Allah, macam kali pertama baca hadis ni. Kalau kita gambarkan oranglah kat dunia ni kan, macam mana pun dia punya jahat ibu-ibu, masih lagi ada kebaikan dia. Cuma mungkin jahat dia tu melampau sangat lah kan. Nampak sangat sampai kena tangkap ibu-ibu kan. Sampai kena penjara. Sampai dicop sebagai penjenayah. Ada tak kebaikan dia? Akan ada. Mesti ada. Mungkin dia jadi jahat macam tu, tapi sebaliknya dia dengan mak dia okey. Mungkin dia dengan jiran dia okey. Mungkin dia pernah tolong kawan-kawan dia. Mungkin. Dan tak adalah orang yang kalau kita sebut secara logiknya, jahat tu memang jahat yang kita kata totally jahat macam Fir'aun lah macam tu ibu-ibu. Tak ada ibu-ibu. Tapi dalam hadis ini Allah sebutkan sebagai satu apa? Banyaknya rahmat Allah nak bagi kepada manusia yang beriman, yang meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala keampunan. Nescaya tak ada orang yang terlalu teruk sangat sampai tak ada langsung kebaikan, tapi Allah bagi satu perkara yang paling dahsyat ataupun yang paling teruk keadaannya, the worst case lah, iaitu paling banyak dosa sehingga dia bawa satu dunia, satu bumi ini ibu-ibu penuh dengan dosa. Summalaqitani, kemudian dia laqitani, apa maksud laqitani? Dia berjumpa dengan aku. Apa maksud jumpa dengan aku? Jumpa dengan Allah maksudnya mati lah.
Jadi ibu-ibu, mati ni, cuba jangan sebut matilah, sebut pertemuan dengan Allah. Mati ni bukan perkara yang menakutkan. Mati bukan perkara yang dibenci. Mati adalah satu saat kita bertemu dengan Allah. Kita bertemu yang kita rindui. Kita bertemu yang hari-hari kita mengharapkan keampunan Allah. Dan kita bertemu dengan yang kita harapkan. Mati adalah satu saat yang paling manis buat orang yang beriman. Mati adalah satu perkara yang tak ditakuti oleh orang yang beriman. Ibu-ibu boleh tengok bagaimana perjuangan orang Gaza. Mereka takut tak mati, ibu-ibu? Tak. Sebab mereka tahu mereka rindu nak bertemu dengan Allah. Mereka tahu hidupnya untuk apa. Mereka tahu matinya untuk apa. Matinya ke mana. Sebaliknya kita makan ubat macam-macam. Sebab takut mati. Bukan takut mati, ibu-ibu. Kita mengharapkan kematian yang paling manis. Waktu yang kita hidup di dunia, diharapkan yang paling indah adalah husnul khatimah. Itu yang paling hujung dalam kehidupan kita. Baik. Laqitani, summa laqitani. Kemudian, orang yang berdosa tadi, yang bawa dosa sebanyaknya, seluas di bumi ini, mati. Dalam keadaan dia apa? La tusyrik bi syai'a. Dia ni memang jahat, ibu-ibu. Orang yang macam ni memang jahat betul. Tapi satu je yang dia tak buat. Dosa satu dia tak buat. Iaitu tidak mensyirikkan Allah. Nak dapat yang macam ni, ibu-ibu, tak tahu ada ke tak orang yang macam ni, ibu-ibu. Kita ni kadang-kadang kebaikan buat juga, tapi syirik pun tak tinggal juga. Betul tak? Syirik-syirik yang kecil-kecil tu. Syirik makan ubat kan. Apa nama? Makan Panadol sikit kepala. Yang menyembuhkan Panadol ke Allah. Allah, tapi kita kadang-kadang syirik khafi. Kita selalu rasa apa yang ada kat keliling kita ni, apa yang kita buat, ibu-ibu, saya berjaya, contohlah kan. Saya berjaya semua hasil usaha strategi kami. Ambut lagak no. Dia tak boleh kita mensyirikkan sesuatu yang kita dapat tu hatta dengan apa yang kita buat. Ini makam tinggi lah, ibu-ibu, makam tinggi ya. Syekh Yusri Jabat dia bagi nasihat pada anak-anak murid yang kita ada bacaan pagi, ibu-ibu, nama dia Hizib Bahar. Hizib Bahar ni kita baca pagi-pagi. Dia macam maksurat lah macam tu. Cuba dia lain sikit lah, dia ada sanad dia, ibu-ibu. Jadi baca Hizib Bahar, ataupun kalau di Yaman mereka baca Hizib apa nama? Al-Haddad, Al-Attas, macam-macam lah, ibu-ibu. Jadi memang hizib ni Masya Allah dia luar biasa lah. Mungkin dia ada sanad, ibu-ibu kan. Jadi bila dia baca hizib, Masya Allah kehidupannya mudah. Tiba-tiba satu hari tu dia tak baca hizib. Dia tertinggal lah nak baca hizib. Jadi ya Allah kelang kabut kehidupan dia macam tu kan. Jadi dia kata, betul lah Syekh, betul lah hizib memang bagus. Jadi kehidupan saya nampak lah kan, kalau hari baca hizib dengan hari tak baca hizib tu memang lain, dia kata. Syekh kata apa? Ittaqillah. Syekh kata, kamu kena bertakwa pada Allah. Kamu kena minta ampun pada Allah. Apa yang Allah tentukan bukan kerana hizib yang kamu baca. Kamu jangan mengikat apa yang kamu dapat daripada amalan kamu. Kalau tak apa, misalnya kata tak baca surah Al-Waqiah, nampaklah rezeki itu sempit. Baca surah Al-Waqiah. Ni sebab aku baca surah Al-Waqiah. Tak, Allah rasakan. Kamu kerja, kamu baca je lah. Ulama' dah tunjuk jalan tu jalan yang baik, tapi jangan. Ni hatta ibu-ibu kalau orang tak faham, ibu-ibu dia kata, kalau macam tu tak payah baca Quran lah. Ini mengarut lah, ibu-ibu. Ni maksud kita kata apa? Jangan menggantungkan amalan kita, rezeki ataupun takdir apa yang Allah bagi dengan amalan kita, tapi hanya kepada Allah. Baca Quran pun dia ikhlas kerana Allah. Solat duha ikhlas kerana Allah. Sebab akhirnya semua kekuatan, semua kebaikan, semua kemudaratan hanya Allah yang memegang perkara tersebut. Baik ibu-ibu, ini kita sebut tadi apa tadi? Orang tu
dia berdosa, punya banyak dosa dia, dan kemudian dia mati, tapi satu dia tak buat, iaitu apa? Dosa syirik. La'ataituka biqurabiha maghfirah. Allah Subhanahu Wa Taala bagi kepada lelaki tadi satu, apa yang kita panggil, istilah dia sebut, nescaya aku berikan kepadanya keampunan sepenuh bumi. Uish, dahsyat ibu-ibu. Buat dosa sepenuh bumi, Allah bagi keampunan sepenuh bumi. Syaratnya tak ada syirik pada Allah. Jadi dengan hadis ni ibu-ibu, kita akan apa kita panggil, menyeimbangkan di antara doa kita dan